Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba' wa qala Allah faman kanat yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sekalian yang dirahmati Allah, pertama sekali kita banyak puji dan syukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid. Allah berikan kita ruang dan peluang untuk berbuat kebaikan. Allah berikan kita ruang dan masa untuk kita melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan sehinggalah akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengurusi Masjid Amanah At-Taibah Kampung Seri Kelebang Ipoh, Pengurusi Tuan Haji Isa, atas anjuran kuliah online pada malam ini atas tajuk Datang dan Perginya Tetamu Allah. Mudah-mudahan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, iaitu jalan seseorang yang hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini, masya-Allah, jika dia seorang guru, dia adalah guru yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jika dia sebuah madrasah, dia adalah madrasah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kerana ia mengajar kita menjadi hamba Allah yang baik dalam setiap detik dan masa, menjadi hamba Allah yang tahu akan siapakah haknya, iaitu hak sebagai hamba Allah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu melainkan dengan hikmahnya. Manusia dan jin itu meletakkan ubudiyah, pengabdian kepada Allah sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ramadan ini satu bulan yang amat hebat. Satu bulan yang tidak ada perkataan ungkapan yang untuk menyatakan kehebatannya, menjadikan seseorang itu tunduk dan patuh dengan Allah dengan hikmah Ramadan ini. Sebab itu, Masya Allah, kalau kita lihat salafus salih, apabila datangnya Ramadan ini, mereka terlalu amat gembira. Mereka amat suka cita. Mereka amat bahagia. Tetapi apabila perginya Ramadan, Ramadan mula menghilangkan diri sedikit demi sedikit. Ramadan mula meninggalkan kita sedikit demi sedikit. Maka salafus salih, kebanyakannya mereka ini menangis kerana ditinggalkan oleh Ramadan itu sendiri. Inilah seolah-olah bagi salafus salih, Ramadan ini seumpama sahabat. Ramadan ini seumpama teman yang paling baik.
Seperti mana kata Ibnu Athaillah, kalau nak cari sahabat dan cari teman, carilah sahabat yang mana perkataannya sentiasa menunjukkan kepada kebaikan. Maka Ramadan ini seolah-olah seumpama sahabat kita yang sentiasa menunjukkan kepada kebaikan, berzikir, berselawat, beristighfar, berqiyamul lail, bertarawih dan sebagainya. Maka hebatnya didikan Allah. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, natijah daripada Ramadan ini seseorang itu bertambah takutnya kepada Allah. Orang yang berada dalam bulan Ramadan ini, mereka akan dikurniakan hadiah yang teramat besar. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa dalam keadaan yang ikhlas, mereka ini sentiasa tidak mensyirikkan Allah. Dalam keadaan yang gembira melaksanakan ibadah. Dalam keadaan mereka ini patuh dan menyerah segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk dengan Allah. Mereka tak mampu untuk membalas segala kebaikan Allah. Lalu mereka meletakkan kesyukuran ke hadrah Allah. Mereka menjadi orang yang syukur dengan Allah. Orang yang bersyukur dengan Allah adalah orang yang sentiasa tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa menyerah dengan Allah. Kita bukan yang hebat. Kita bukan makhluk yang hebat dan kita tidak hebat. Sekaya mana pun kita tidak hebat. Sealim mana pun kita tidak hebat. Sebanyak mana ibadat kita pun tidak hebat. Sekuat mana pun kita tidak hebat. Yang maha hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu nak lawan Allah. Kita hanya mampu menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Kerana Allah itu adalah wali kita, penolong kita. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Jika Allah tidak bantu kita, jika Allah tidak tolong kita, maka kita tidak beroleh apa-apa faedah dan manfaat dunia dan akhirat. Sebab itulah seorang hamba Allah yang sentiasa sedar dirinya itu adalah hamba Allah dan makhluk Allah. Sentiasa dalam kurungan liya'budun itu. Mereka ini sentiasa tidak melupakan Allah. Sebab itu, apa yang Allah sebut di dalam Al-Quran suratul Kahfi, faman kanat yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang berharap nak bertemu dengan Allah, mereka sentiasa memperbanyakkan berbuat amal saleh. Kita minta dengan Allah supaya kita jadi orang baik. Kita minta dengan Allah supaya isteri kita jadi orang baik. Kita minta dengan Allah supaya anak-anak kita, menantu kita, keturunan kita, adik-beradik kita dan keluarga kita, sahabat handai kita jadi orang baik. Dan dapat beramal dengan kebaikan, mengikut kebaikan, mendengar kebaikan. Inilah amal salah. Dan kita mohon dengan Allah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam berbuat kebaikan. Kerana Masya Allah, orang yang di dalam bulan ini, tetamu yang datang, sahabat yang datang, iaitu Ramadan. Kita belum tahu umur kita sampai atau tidak pada Ramadan yang akan datang. Kita belum tahu sama ada kita boleh mengecapi nikmat ini dalam tahun yang akan datang. Sebab itu, apa yang saya nyatakan pada awal tadi tentang perasaan salafus salih, perasaan orang yang saleh, sahabat,
dan mereka yang hampir dengan Allah. Apabila tetamu ini, Ramadan ini mula ingin meninggalkan kita. Tidak berapa hari lagi, sahabat-sahabat semua, Ramadan nak tinggalkan kita. Ramadan nak pergi meninggalkan kita. Ramadan mula jauh, dan tidak lama lagi kita tidak akan melihat akan syahrul Ramadan. Fitrah manusia, apabila mula lama mereka akan melupakannya. Inilah tetamu. Sebab itu, jadikan Ramadan ini sebagai sahabat. Hati kita sentiasa rindu dengan Ramadan. Rindu dengan apa yang kita buat dalam bulan Ramadan. Rindu dengan apa yang dikurniakan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Hendak-hendak 10 akhir Ramadan ini Allah mengkurniakan kepada hamba-Nya Lailatul Qadar yang tidak dikurniakan kepada umat-umat yang sebelumnya. Dikurniakan kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu anugerah yang teramat besar, satu anugerah yang hebat, satu anugerah yang Masya Allah, anugerah yang terlalu besar kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahu Rabbi. Sebab itu salafus salih, ulama-ulama pada 10 akhir Ramadan ini, mereka banyak bertakarub kepada Allah. Mereka banyak menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka takut mereka tak dapat jumpa Ramadan yang akan datang. Mereka pulun sungguh, mereka kejar sungguh, mereka perhebatkan sungguh mereka ini kepada Ramadan yang Allah kurniakan kepada mereka pada saat ini. Masya Allah, Allah berikan kepada kita kelapangan masa yang banyak pada tahun ini. Sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wal ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Umur kita berjalan, masa itu berjalan. Masa itu sentiasa mencemburui kita. Pejam celik, kita dah duduk pada 10 akhir Ramadan yang terakhir. Sekejap aja. Kalau kita fikir apa yang kita buat, kalau kita renung apa yang sedang kita buat, cubalah saya bawa diri saya dan juga sahabat-sahabat sekalian. Jika saat ini dan ketika ini nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita telah bersedia untuk menemui Allah? Sebab itu dalam bulan Ramadan ini, saya pesan untuk diri saya khususnya dan keluarga saya. Perkemaskanlah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Perkemaskanlah diri kita dengan Allah. Perhebatkanlah pergantungan hati kita kepada Allah. Perkuatkanlah keyakinan kita kepada Allah. 10 akhir Ramadan ini, Masya Allah, yang kita tidak tahu sama ada kita sempat atau tidak. Sama ada kita diberi kekuatan atau tidak. Sebab seseorang yang dia tahu yang dia akan berpisah dengan sahabatnya. Orang yang tahu yang sahabatnya akan balik tidak beberapa lama lagi. Contohnya lagi 5 hari sahabatnya nak balik. Maka dia tidak akan lepaskan peluang terus bercerita, terus berdamping, terus bersama dengan sahabatnya yang setahun dia tidak jumpa. Sebab itu Masya Allah, inilah di antara tanda-tanda ahlu tuqa, orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala.
Natijah yang Allah kurniakan kepada seseorang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Jika perasaan itu ada dalam jantung kita, dalam hati nurani kita, dalam jiwa kita, maka semakin masa itu memotong kita, kita menghitung hari. Kawan aku dah nak tinggalkan aku. Sahabat aku dah nak pergi tinggalkan aku. Sama ada tahun depan aku dapat jumpa lagi atau tidak dengannya, wallahu a'lam. Maka sebab itu, seseorang yang hatinya bersih dengan Allah, saat apabila semakin hampir Ramadan ini hendak hilang, maka hatinya semakin merasakan kesedihan kepada Allah. Dia sentiasa berharap mudah-mudahan jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidupnya. Dan dia berharap dia dapat bertemu semula dengan Ramadan yang akan datang. Sebab itu, Masya Allah, apa yang perlu kita buat bila tetamu ataupun sahabat kita akan pergi? Memang dia datang dan pergi. Dia datang dan pergi, dia datang dan pergi. Tetapi persoalannya, apakah kita akan bertemu dengan tetamu yang akan datang kembali? Ataupun kita tidak akan bertemu dengan tetamu yang akan datang kembali? Dia akan datang dan pergi, datang dan pergi. Tetapi kedatangannya, apakah kita sambut dengan hati yang hebat, hati yang gembira, hati yang seronok, hati yang kasih, hati yang seolah-olah tidak mahu berpisah dengannya. Sebab itu ada salafus salih yang mengharapkan jika dapat, biarlah Ramadan ini menjadi seumur hidup dalam kehidupannya. Biarlah Ramadan ini bukannya sebulan tetapi 12 bulan. Inilah pengharapan orang-orang saleh. Maka Masya Allah, dalam bulan Ramadan yang hebat ini, Rasulullah SAW anjurkan kepada kita, yaitu perbanyakkan istighfar. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hikmahnya supaya hati kita sentiasa bersih. Hikmahnya apabila hati kita bersih dan mata hati kita bersih, maka mata kita, mata hati kita dapat melihat kebenaran. Apa yang benar? Alam dunia ini bukan alam benar. Yang benar adalah alam akhirat. Mana yang kata alam dunia ini bukan alam benar? Yang benar alam akhirat, Allah sebut dalam Al-Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah pada Allah. Beribadahlah pada Tuhan kamu hingga datang keyakinan. Mana datang keyakinan? Mana datangnya waktu yakin? Iaitu waktu akhirah. Apa waktu akhirah? Apa awalnya akhirah dan akhirnya dunia? Awalnya akhirah adalah sakaratul maut, kematian itu sendiri. Masya Allah. Sekalian yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat semua. 10 malam yang terakhir ini ada baki lagi sahabat-sahabat. Kita mohonlah dengan Allah. Saya sebagai seorang hamba Allah yang lemah, yang banyak salah dengan Allah, yang dosanya berkoyan-koyan, saya ajak semua orang. Malam kita bangun, bacalah 3 wirid ini.
Mudah-mudahan 3 zikir ini menjadikan kita dipandang oleh Allah, dikurniakan oleh Allah rahmatnya. Jangan kejar, jangan cari Lailatul Qadar, kerana Lailatul Qadar ini anugerah. Tapi memintalah dan memohonlah akan anugerah tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita. Kalau cari kita tak tahu kat mana. Tetapi kita mohon dengan Allah. Minta dengan Allah. Mudah-mudahan apa yang diamalkan oleh ulama sebelum ini, kita beroleh keberkatan-keberkatan mereka. 3 wirid itu, 3 zikir itu, tuan-tuan bangun tengah malam, tuan-tuan duduk, kalau tuan-tuan mampu untuk solat sunat, tuan-tuan buatlah solat sunat. Kalau tuan-tuan mampu solat tasbih, tuan-tuan buat solat tasbih 4 rakaat, 2 salam. Kemudian tuan-tuan bangun, sembahyang taubat, minta ampun dengan Allah. Ada orang kata, Ustaz, saya tak buat dosa. Jangan. Jangan kita rasa terlalu bersih. Sebab kita hamba yang banyak salah. Salah dengan Allah. Kita tak sabar. Kita tak syukur. Kita hubud dunia. Kita hubud jah. Kita banyak benda yang buat salah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan bangun sembahyang hajat. Lepas tu tuan-tuan wirid lah dengan 3 wirid yang dibuat oleh ulama ini. Pertama, istighfar Nabi Allah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan bacalah sebanyak mana tuan-tuan nak baca. Tuan-tuan bacalah sebanyak mana kita rasa berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tuan-tuan sambung lagi dengan tahlil. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Baca banyak-banyak. Yang ketiga, tuan-tuan minta dengan Allah. Allahus Samad, 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 Allahus Samad. Baca banyak-banyak. Minta kerana Allah itu yang maha memberi. Allah itu yang maha mengkurniakan. Habis tuan-tuan wirid dengan 3 wirid itu, tuan-tuan minta dengan Allah. Apa tuan-tuan nak minta? Selamat, berkat, rahmat, kesihatan, iman, mati dalam redha Allah, mati dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian sahabat yang dirahmati Allah,
sebelum saya tinggalkan semua sahabat-sahabat alam maya ni, semua orang, besok bila hampir setelah habis puasa, kita akan sambut Aidilfitri. Malam Hari Raya Aidilfitri itu, jangan tinggalkan dua wirid ini. Jangan sekali-kali tinggalkan dua wirid ini. Sebab kita cuma ada setahun sekali. Siapa yang mengamalkannya, Allah akan kurniakan kepadanya rahmah, keampunan, keberkatan. Besok alam barzahnya senang. Apa dua wirid itu? Pertama tahlil dan yang kedua tasbih. Saya baca pelan-pelan. Mudah-mudahan jadi amalan kita semua. Tahlil, tuan-tuan baca malam Hari Raya Aidilfitri itu sebanyak 400 kali. Tahlil dia senang saja tuan-tuan. Tuan-tuan dah hafal pun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan baca 400 kali malam Hari Raya Aidilfitri. Kemudian tuan baca tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil azim. 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 Malam tu tuan-tuan baca 300. InsyaAllah. Ya, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada seluruh orang yang mendengar untuk sama-sama kita menagih rahmat Allah. Janganlah kita sombong dengan rahmat Allah. Kita tak mampu pun untuk kita melawan Allah. Jika kita hidup tanpa rahmat Allah, tak ada faedah. Dunia tak ada faedah, akhirat tidak ada faedah. Kenapa kita buat semua benda ni? Sebab kita nakkan rahmat, kita nakkan kasih sayang. Kita nakkan Allah redha kita. Sebab Allah bagi tahu kita dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Allah redha. Semakin kita takut dengan Allah, semakin kita tunduk dengan Allah, semakin kita menyerah dengan Allah, semakin itulah perasaan anugerah, perasaan ketakwaan itu semakin besar, merebak, 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 merebak
terus dalam hati sanubari kita. Lalu kita diangkat menjadi hamba yang takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita sayang Allah, makin kita cinta Allah, makin kita rasa tidak mahu berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada pada kita anugerah. Harta anugerah Allah. Pakaian yang kita pakai anugerah Allah. Isteri dan anak-anak anugerah Allah. Ibu bapa anugerah Allah. Kawan-kawan anugerah Allah. Musim PKP ni kita tengok macam-macam. Ada orang tak ada rumah, ada orang tak ada makanan, ada orang tak ada mak ayah, ada orang tak ada apa-apa. Tapi kita masih ada lagi anak-anak, kita masih ada lagi isteri yang kita sayang. Kita masih ada rumah, kita masih ada makan dan minum. Ini anugerah Allah. Ingat, ini anugerah Allah. Ini anugerah Allah. Ini anugerah Allah. Dan jadikan anugerah itu sebagai satu wasilah untuk kita dekat dan hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama dengan kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmah dan keberkatan dalam kehidupan kita, kesihatan yang baik. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menyayangi kita. Segala apa yang Allah berikan kepada kita ini di dalam rahmahnya, bukan istidrajnya. Di dalam rahmahnya bukan istidraj. Dalam rahmatnya bukan istidraj. Orang yang beroleh anugerah dalam rahmah, dia semakin takut dan tunduk dengan Allah. Lalu dia jadi orang baik. Semakin dia dapat nikmat, semakin dia jadi orang baik. Semakin dia dapat nikmat, semakin dia jadi orang baik. Semakin dia dikurniakan nikmat, semakin dia jadi orang baik. Semakin dia ingat Allah. Siapa yang memberi nikmat itu? Siapa yang mendatangkan nikmat itu? Siapa yang mengkurniakan nikmat itu? Bukan semakin ia beroleh nikmat, dia semakin jauh, mulutnya semakin jahat, tangannya semakin menulis perkara yang jahat, matanya semakin melihat perkara yang jahat, telinganya mendengar perkara yang jahat. Dia tidak boleh meninggalkan kejahatan tetapi bertambah kejahatan. Jadi mudah-mudahan apa yang Allah kurniakan kepada kita ini adalah rahmah, bukan istidraj. Sekalian yang dirahmati Allah, saya rasa setakat ini kemampuan saya untuk kawan-kawan semua. Doakan kami, doakan saya dan kami semua. Mudah-mudahan kami semua dalam rahmah. Dan saya doakan semua orang dalam rahmah keberkatan Allah, di dalam keredaan Allah. Mudah-mudahan semua orang dikurniakan kesihatan yang baik, diberikan keberkatan dan rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan sahabat-sahabat semua. Saya akhirkan kalam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.